Okay, hari tu sampai page 11. Okay, kita sambung ke page 12. Nampak tak ni? Saya punya paparan ni. Nampak media? Okay. Okay, apa yang dikatakan dengan one-sided limits? One-sided limit can be either left hand, can be either, pun. Can be either left hand limits ataupun right hand limits lah. So kalau left hand limits tu, dia punya penulisan dia limit fx when x approaches a from the left. Ada negatif kecil kat atas tu. Dan kita notekan katalah sebagai L. Okay. So kalau right hand limits, maksudnya penulisan dia limit fx when x approaches a from the right. So ada positif kecil kat atas tu. Okay. Yang itu untuk one-sided limit. Apa yang dikatakan one-sided limit? Contoh. Okay. So example, one-sided limits. Okay, katalah fx sama dengan square root of x plus 1. Ini function apa ni? Square root of x plus 1. Function apa? Apa function dia? Dipanggil apa ni? Surd function. Tak ingat dah ke? Okay, ni dipanggil surd function. So macam mana graf surd ni? Macam mana bentuk graf surd? Straight line ke? Graf surd? Macam C ya, madam. Dia macam ada lengkuk sikit. Okay, so ini graf dia. Okay, dia pada 1. Ikutkan saya punya fungsi tu square root of x plus 1. So dia akan start dengan 1. Lepas tu dia terus naik ke atas. Okay. Okay, daripada graf ni, kalau kita baca graf ni, what is the limit of fx when x approaches 0 from the right? Kan? So 0. So awak boleh tengok, so dia datang 0 from the right. So ini adalah dia punya arah tuju paksi X. Ini adalah arah tuju paksi X. Lepas tu sama dengan, okay, maksudnya dekat sini yang awak akan tengok ni, sini adalah arah tuju paksi Y. Kan? Maksudnya kalau dia datang kosong daripada sebelah kanan X tu, okay, kita akan tengok pada paksi Y. Paksi Y dia akan stop dekat mana? Kalau X kosong, kat mana paksi Y dia akan stop? Kat mana situ? 1. 1. Itu yang dikatakan penulisan dia. Awak tengok yang bawah tu X approaches 0 from the right, maksudnya fx tu akan semakin menghampiri 1. Dia akan semakin menghampiri 1. Okay. Tu daripada sebelah kanan. Kalau daripada sebelah kiri, kan, limit fx when x approaches 0 from the left. Okay. So daripada sebelah kanan, ada graf tak? Ada sebelah kiri, sorry. Ada graf tak? Tak ada. Dia memang tak ada. Bukannya kita tak nak buat. Dia memang dia punya fitrah dia. Dia memang style dia. Graf surd ni dia memang sebelah je. Sama ada dia belah kanan ataupun belah kiri. Dia tak boleh ada dua-dua belah. So yang ini kita katakan sebagai not exist.
So daripada sebelah kiri dia not exist, memang tak wujud, bukan salah kita. So walaupun dia not exist, kita bagi kesimpulan limit fx when x approaches 0. Kalau saya yang ni saya panggil sebagai zero solid. Maksudnya bukan daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kan? So limit fx when x approaches 0 is equals to 1. Saya terus kata walaupun sebelah kiri tu tak wujud, kita katakan dia limit tu wujud sebab dia dah memang one-sided limit. Okay. Kalau two-sided limit, kita buat perbandingan. Okay, two-sided limit. Okay, two-sided limit, contoh dia, okay, dia graf tu kadang dia melibatkan dua graf. Katalah sini pada satu, lepas tu dia continue pula sini pada dua. Okay, dia continue macam tu. Okay, kosong. What is the limit of fx when x approaches 0 from the right? So awak tengok kosong daripada sebelah kanan. So part CY dia tu stop dekat mana? Tengok Tu? dia sebelah, tak, sebelah kanan. So ke sebelah kanan awak, tengok graf yang sebelah Tu. kanan. Tu. Oh, dengar tu. Saya dengar satu. Okay, tu. Kalau limit fx when x approaches 0 from the left, kita akan tengok sebelah kiri kosong pula. So sebelah kiri kosong, dia datang. Ke mana dia stop? Arah tuju Pak CY tu. Y. 1. Okay. Sebab yang ni dia memang two-sided limit. So bila macam ni, kan, dia tak sama. Limit fx when x approaches 0 from the right tak sama dengan limit fx when x approaches 0 from the left. Dia memang tak sama. Dia ada dua-dua belah. Dan dua belah tu sebelah kanan tak sama dengan sebelah kiri. So kita akan buat kesimpulan limit fx when x approaches 0, 0 solid. Sekarang kita nak cari yang 0 solid. Okay. 0 solid doesn't exist. Kita bagi kesimpulan macam tu. Sebab dia tak sama. Nampak tak beza? Kalau dia memang one-sided limit, so kita just consider yang ada je lah, graf yang ada je. So graf yang ada ni hanya sebelah kanan. So sebelah kiri kalau tak exist, kita boleh abaikan. Kita boleh katakan zero solid tu masih wujud lagi lah, iaitu sama dengan satu. Tapi kalau graf tu adalah two-sided limit, kita wajib test sebelah kiri dengan sebelah kanan. Tapi kalau dia tak sama, baru kita katakan limit x approaches 0, 0 solid tu doesn't exist. Kalau yang macam ni, macam mana? Satu. Okay. Kalau yang macam ni, what is the limit of fx when x approaches 0 from the right? 0 sebelah kanan. Ke One. mana? 1. Okay, what is the limit of fx when x approaches 0 from the left? One. Pun 1 juga. Dia two-sided limit. Tapi sebelah kanan dia, since limit fx when x approaches 0 from the right equals to limit fx when x approaches 0 from the left. So apa yang kita boleh buat kesimpulan? Kita boleh buat kesimpulan. Apa yang awak rasa kita boleh buat kesimpulan? Limit fx when x approaches 0 equals to Y. equals to 1. Maksudnya dia exist. Tahu? Ni untuk case two-sided limit. Dua-dua belah ni.
Tapi kalau itu bezanya one-sided dengan two-sided. Kalau one-sided, dia not exist sebelah kiri ni tak ada masalah. Sebab dia memang tak boleh nak buat apa lah. Dia memang graf dia macam tu rupa dia. Memang sebelah je. So kita just consider yang sebelah je lah. Tapi kalau dia memang ada dua-dua belah, kita kena test lah sama tak daripada kiri dengan daripada kanan. Itu bezanya one-sided limit dengan two-sided limit. Clear? Ya, madam. Okay. Okay, so yang tu one-sided limit, awak test kiri ke kanan ke tengok graf. Okay, yang ni two-sided limit yang kita explain tadi tu. Okay, two-sided limit, limit fx when x approaches a from the left mesti sama dengan limit fx when x approaches a from the right. Lepas tu kalau buat dia punya kesimpulan, therefore limit fx when x approaches a solid tu mesti sama dengan apa? Lepas tu kita katakan sebagai exist. Yang ni two-sided limit. Ni A solid. Kita buat kesimpulan, kita guna A solid. Itu khas untuk two-sided limits. Okay, kita tengok contoh. Okay, ni contoh. Okay, walaupun ini YouTube, kita try lah. Okay, kita bagi nampak dulu. Okay, macam mana penulisan dia? Okay, dia kata nak find the, kalau one-sided limit dia. Ini maksudnya dah two-sided. So pada x equals to 3. So awak belah pada x equals to 3. Ini sebelah kanan dia. Ini sebelah kiri dia. Okay, penulisan. So awak kena perhatikan penulisan. Untuk yang ini perhatikan penulisan. Okay, limit fx. Okay, dia limit yang fx tu satu baris. X approaches 3 from the right. Okay. Hala ke mana? 3 daripada sebelah kanan. 3. Okay. Limit fx, 6 sorry pula. 3 pula. 6. Limit fx when x approaches 3 from the left. You nampak apa? 6 juga. Okay. So yang ini kita katakan sebagai pengiraan. Okay, dia ada 3. Lepas tu kita kena ada reason. Okay, reason penulisan dia since limit fx when x approaches 3 from the right equals to limit fx when x approaches 3 from the left. Itu reason dia. Okay, lepas tu apa dia punya conclusion? Apa kita boleh kata conclusion? Therefore, titik 3 bertindih ni maksudnya therefore. Oleh itu, therefore, apa kita boleh kata conclusion dia? Limit fx when x approaches 3. 3. Ada kanan kiri tak? Tak ada. Tak ada. So 3 solid sama dengan apa? 6. 6. Lepas tu baru tulis dia exist. Ini penulisan dia. So dalam limit ni hati-hati lah. Dia mesti ada penulisan dia. Okay. 2 ni boleh tengok YouTube. Okay, ada dalam YouTube yang official tu. Okay, dah ni salin ke apa ke? Screenshot ke kalau tak ada nota lagi? Dah. Okay, 3 ni pun YouTube. Sebenarnya 4 ni pun YouTube juga. Tapi saya nak terangkan juga nombor 4 ni. Okay. Kita ada dua lah. Sini awak boleh
Soalan 1 ni from graph. Yang ini nombor 3 pun kita katakan from graph. Kita just perhati je daripada graph tu. Okay. Nombor 4 dengan nombor 2 ni, dia bukan bagi graph. Dia bagi apa? Ini apa nama dia? Ini kita panggil sebagai piecewise function. Pieces. Apa yang awak, kalau dalam bahasa Inggeris apa maksud pieces? Apa maksud piece? Saya tak dengar kok ada korang out ke? Apa maksud piece? A piece of cake. Pieces. Kepingan, betul tak? Kepingan eh? Betul. Kepingan. So maksudnya piecewise function, dia adalah satu graf. Ini satu graf. Tapi dalam graf tu ada banyak function. Function tu sikit-sikit je. So kita ada 2 function sekarang ni. Function linear dengan function kuadratik. Tapi dia dalam satu graf. Okay. So bila piecewise function ni, okay, saya rekomenkan awak buat dulu garis nombor dia. Dia macam highway dia. Negative infinity sampai infinity. So dia sekat, dia sempadan dia dekat 2. Okay. Supaya awak boleh nampak kat sini untuk yang kurang daripada 2. Yang ini X kurang daripada 2 lah. So apa fungsi pada kurang daripada 2? Kita tulis kat atas ni X tolak 1. Okay. Untuk yang X lebih besar atau sama dengan 2. So X lebih besar sama dengan 2 tu sebelah kanan dia. So apa dia punya fungsi dia? Dia pakai X squared. Kan? Kita nak sebelah kanan dengan sebelah kiri je. Kita tak kisahkan atas 2 ni. Ni atas 2 ni kita boleh abaikan. Kita tak nak kisah pun. So kita just nak sebelah kiri dengan sebelah kanan. Awak kena tahu baca piecewise function tu macam tu. Okay. So daripada sini penulisan dia. Perhatikan juga penulisan. Saya kena tulis tu. Saya cakap bercakap, tulis bertulis. Okay, limit fx when x approaches 2 from the left. Okay. Yang ini atas ni adalah awak punya fx. Yang bawah ni maksudnya awak punya nilai x. Okay. So awak kena cari gantilah. So fx yang sebelah kiri, apa kita akan gantikan dia? 2 sebelah kiri. Apa fungsi yang ada pada 2 sebelah kiri? X minus 1. X minus 1. Okey, ini penulisan dia. Lepas tu, kalau dah ada fungsi ni, apa yang kita akan buat? Kita akan start substitute. Macam yang kita belajar mula-mula tu. So, kita substitute lah 2 tolak 1. So, 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, yang ini kita akan apply rules ni. Keep writing limit until you start apa? Substitute. So nampak tak saya punya penulisan? Masa fx ni ada limit. Tapi once saya start substitute 2 minus 1 ni, saya dah tak tulis limit dah. Okey dah, settle. Okey, untuk sebelah kanan pula. Limit fx, mula-mula kita tulis dulu as fx tu. X approaches 2 from the right. Okay, so sekarang ni nak menggantikan fx tu. So apa fungsi dia pada sebelah kanan? Duduk sebelah kanan 2 tu apa fungsi dia? X kuasa 2. X squared. Kita gantikanlah X squared tu. Kita gantikan dengan X squared. Lepas tu kita akan buat apa? Substitute. Substitute. 2 kuasa 2. So dapat 4. Okay. Sama macam tadi. Ini adalah bahagian pengiraan.
part pengiraan. Lepas tu kita ada part apa pula sini? Part reason. Apa reason dia? Since, apa kita nak tulis penulisan? Limit fx when x approaches 2 from the left not equals limit fx when x approaches 2 from the right. Itu reason. Lepas tu bila itu dia punya reason, apa yang kita boleh buat? Part yang terakhir, part apa? Conclusion. Part conclusion. So apa conclusion dia? Apa conclusion dia? Exist. Therefore, tak bolehlah tulis not exist je. Macam mana penulisan? Therefore, limit fx Limit fx when x is approaching 2. tu saja ke ada kiri kanan? Tu saja. Tu saja. Tu solid. Kalau saya punya istilah tu solid. Lepas tu Does not exist. doesn't exist. Nah, ini penulisan dia. Nampak? Kita ada bahagian pengiraan, kita ada bahagian reason, kita ada bahagian conclusion. So yang ni kalau dia bagi piecewise function. Piecewise function maksudnya awak kena buat substitute nilai lah. Kalau daripada graf sahaja, so daripada graf awak boleh just from the graph. Kita tengok sahaja daripada graf tu dia hala ke mana, pengiraan dia. Dia lagi simple lah. Tapi masih ada pengiraan, masih ada reason, masih ada conclusion. Okay. So ini piecewise function bila dia bagi dalam bentuk function. Dah. Salin. Screenshot. Habis dah semua? Dah. Okay. Adam, Ya. kiranya kalau function satu dengan function 2 dia tak sama, dia kira does not exist ke? Tak semestinya. Kadang-kadang boleh jadi masuk nilai pun dia akan dapat nilai yang sama. Kalau tak sama, kalau nilainya tak sama, Madam? Kalau nilai dia tak sama, maksudnya does not exist lah. Kalau masuk nilai, walaupun atas tu x tolak 1, bawah tu x squared kan. Kalau dia dapat jawapan tu sama, maksudnya dia mesti exist lah. Oh, kalau question 3 tu does not exist ke, Madam? Kalau question 3, ni. Ya. So, kita dah boleh nampak lah. Sini, okay. Dia nak pada 1. Obviously, x 1 sebelah kanan dia pergi ke mana? Satu belah kanan. 3. 3. Nampak? Kita tengok pada part CY tu. Kalau dia datang 1 daripada sebelah kiri, part 1. CY dia ada 1. So, apa dia punya reason? X approaches 1 from the right not equals to limit fx when x approaches 1 from the left. Apa kita punya conclusion? Limit fx when x approaches 1 does not exist. Oh, Okay? faham Madam? Kita kena uji. Okay, ni daripada graf. Kalau daripada piecewise, kita kena ganti masuk lah. Okay, kita tengok. Yang belakang-belakang ni semua macam ni dia punya soalan. Existence of limits ni sebenarnya adalah two-sided limit lah. For two-sided limit. Kita baru belajar tadi. Sama je. Dia kata A
x approaches A from the right, mesti define. Define tu maksudnya ada nilai. Limit x fx when x approaches A from the left pun mesti define. Lepas tu bila dah define, kita kena pastikan pula limit x approaches A from the right dengan limit fx when x approaches A from the left mesti sama. So bila sama, baru kita buat conclusion limit fx when x approaches A solid. Nampak kat sini? A solid. Exist. Dan exist dia tu mesti equals to L. Itu sebab penulisan dia kalau saya tulis. So limit fx x approaches A solid equals to L. Lepas tu baru dalam kurungan exist. Ini kalau penulisan dia. Ini dia punya conclusion dia. Maksudnya dua ni awak punya pengiraan. Yang ini dia punya reason. Maksudnya yang bawah ni dia punya apa? Apa tadi? Conclusion. Conclusion. Dia ada pengiraan, dia ada reason, dia ada conclusion. Pengiraan tu ikutlah. Sama ada dia bagi dalam graf dan awak just tengok saja berdasarkan graf ataupun dia bagi dalam bentuk piecewise function. So, kita akan bergantung kepada soalan tu. Okay, 3 benda ni ingat. Pengiraan, reason, conclusion. Pengiraan, reason, conclusion. Okay, kita try example 5. Okay, example 5. So, yang ni dia bagi apa? Apa tadi? Apa nama dia? Piecewise function. Piecewise. Okay, so kalau piecewise saya kata cuba buat dia punya number line, garis nombor dia. So, kita nak kerat dia pada apa? Apa sempadan dia? 0. 0. Okay. So, daripada piecewise tu, kosong daripada sebelah kiri, apa function dia? Mana kosong daripada sebelah kiri? X square plus 1 yang ada. X squared plus 1. So, kalau kosong sebelah kanan, so apa fungsi dia? Mana fungsi kosong sebelah kanan? Apa tu? 2 to the power of x. 2 power of x. Awak kena tahu baca piecewise tu. Okay. Okay, pengiraan. Macam mana pengiraan dia? Bagi kat saya, siapa nak sebut, saya tulis. Macam mana pengiraan? Dia punya penulisan dia tu. Come on. Limit X approaching 0. limit fx Oh, limit fx fx when x approaches approaching 0 0 from the left. okay, sama dengan okay, apa kita akan gantikan? X square plus Limit 1. limit Limit x square plus 1 okay, when x approaching to the 0 from the left. okay, sama dengan kita akan buat apa? Substitution. Okay, substitute dapat apa? 1 Okay, macam mana dulu? Kosong kuasa 2 kuasa 2 tambah 1. Kena tulis limit tak? tak perlu. Limit perlu tulis? Tak perlu. So, dapat sama dengan 1. 1. Okay, settle sebelah kiri. Good. Okay, sebelah kanan. Siapa pula nak sebut untuk sebelah kanan? Macam mana? Any volunteer? Sebelah kanan, come on. Limit fx Limit fx when x approaching 0 from right
Okay. Sama dengan limits 2 to the power x okay, good. when x approaching 0 from right Okay. Lepas tu, equal to the power of 0 okay. equal to 1. Dapat 1 juga. Dapat fungsi yang lain. Sebelah kiri fungsi lain, sebelah kanan fungsi lain. Tapi kalau dah substitute nilai, dapat nilai yang sama pun, dapat kita ambil je lah nilai yang sama. Okay. So, apa reason? Macam mana reason kita nak tulis? Siapa nak tulis? Siapa nak sebut? Since limit fx when x approaching to 0 positive equal to limit fx when x approaching to 0 from the left hand side. Okay. Therefore, Therefore, sambung. Conclusion. Therefore, limit fx when x approaching 0 exists and limit fx when x approaching 0 equal to 1. Okay, dalam kurungan, kita tulis sebagai Exists. Exist. as is. Dah. Tulisan. Boleh? Clear? Precise eh? Clear. Okay. Dah. Salin dah. Okay, next. B. Precise juga. Apa yang awak faham? Dah ni. Can I proceed to B? Yes. Okay. Piecewise function juga. Okay, cuma fahamkan yang ni. Okay. So, negative infinity to infinity. So, dekat mana belahan kita nak sempadan ni? Kita nak belah dia dekat mana? 0. 0. Okay. So, apa yang awak faham dengan x equals to 0 ni? Yang ini maksudnya memang betul-betul atas apa? Atas kosong. Maksudnya memang betul-betul atas kosong tu nilai dia adalah 3. Memang betul-betul atas kosong tu. Tapi kita tak nak betul-betul atas kosong. Dalam limit ni kita bukan nak x equals to 0. Kita nak x approaches 0. Menghampiri. So kita kena consider menghampiri sebelah kanan dengan menghampiri sebelah kiri tu. Okay. X not equals to 0. Apa yang awak faham dengan bila dia kata x not equals to 0? Semua nilai x kecuali apa? Kecuali 0. Kecuali 0. Maksudnya yang setiap titik-titik ni lah. Titik-titik yang daripada kosong sampai infinity, infinity sampai kosong. So fungsi dia adalah 1. Tu. Macam tu kalau kita tukar dia dalam bentuk number line. Okay. So bila kita punya penulisan limit fx when x approaches 0 from the left. Okay. Limit x approaches 0 from the left. So apa yang saya nak gantikan dengan fx ni? Apa saya nak gantikan dekat situ? 1. 1. Tahu. Sebab ini fungsi ini fx atas tu. So dia adalah constant. So kalau ikut properties of limits, kalau constant, tengok balik properties of limit yang nombor 1 tu. Kalau kita limit constant akan dapat apa? 1. 1. Tengok properties of limits. Rujuk page berapa properties of limit? Page berapa? Page 4. 4. Properties number 1. Properties number 1 tu. Okay, so limit
fx when x approaches 0 from the right. Okay. So apa yang saya nak gantikan fungsi yang sebelah kanan pula? 1. Pun 1 juga. Pun 1 juga. So sama dengan apa? 1. 1. So 3 ni dia distract awak je. Kita boleh abaikan sebab saya tak nak betul-betul atas kosong tu. Saya nak kiri dengan, bukan saya nak lah, kita semua nak yang kiri dengan kanan kosong. So awak kena hati-hati. 3 tu kadang-kadang dia boleh distract awak. Dia mengelirukan. Okay, dah kira, buat balik dia punya result. Since limit fx when x approaches 0 from the right equals to limit fx when x approaches 0 from the left. Therefore, conclusion. Apa conclusion? Limit fx when x approaches 0. approaches apa? Zero solid. Sama dengan apa? 1. 1. So dalam kurungan Exist. sudah. Penulisan. Ada part pengiraan, ada part reason, ada part conclusion. Okay, CDE tu CD YouTube. Okay, C YouTube. Okay, sama juga macam tadi. Kita tengok yang ini pun YouTube. Sebenarnya YouTube, tapi saya nak repeat balik lah. Okay. Dia bagi fungsi. Tapi fungsi ni, dia bagi macam tu je. Square absolute value x minus 2. Yang ini adalah absolute value function. Okay. Absolute value ni, ingat lagi tak semester 1 apa dia punya absolute value of A? Dia dalam 2 muka. Dia boleh jadi apa? Dia boleh Positif jadi A, apa? negatif A. Dia boleh jadi A dengan boleh jadi negatif A. Ni kalau saya panggil ni sebagai dalam 2 muka dah. Dalam 2 muka. Absolute value ni. Dia ada masa dia jadi baik, ada masa dia jadi macam kejam sangat. Okay. Bila masa dia akan jadi baik tu? Bila apa? Bila buka dia punya palang. Ni saya nak buka palang dia lah. Dia akan jadi baik bila syarat dia A nilai dia lebih besar atau sama dengan kosong. Dia akan jadi negatif. Tadi dia jadi positif. Dia akan jadi negatif bila apa pula? A kurang daripada kosong. So yang ni sepatutnya awak kena hafal ni. Ini daripada SEM 1 dah. Saya buka nota SEM 1. Nampak SEM 1. Dalam chapter 2. Chapter 3. Absolute value. Ni nota SEM 1. Nampak ni. Dah ada dah. Absolute value of A sama dengan A negatif A. Bila masa dia jadi A, bila dia lebih besar atau sama dengan kosong. Bila masa dia jadi negatif A, bila dia A kurang daripada kosong.
Sama lah. So kalau dia X, absolute value of X. Okay. Bila kita buka palang dia tu, dia akan jadi X dengan negatif X. Bila masa dia akan jadi positif X, bila X tu lebih besar atau sama dengan kosong. Bila masa dia jadi negatif X, bila X kurang daripada kosong. Ini absolute value. Tu kalau X single. Kalau macam ni, absolute value X tambah 3. Pun sama juga. Dia akan jadi satu positif, satu negatif. Bila masa dia jadi positif, bila dia lebih besar atau sama dengan kosong, tapi awak kena tinggalkan X sorang-sorang. Maksudnya, kita bawakan 3 tu ke sebelah, jadi X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Bila masa dia jadi negatif, bila dia, nampak tak? Kat sini tak ada negatif. Dia tu adalah X tambah 3. Bila X tambah 3 kurang daripada kosong pula. Maksudnya, X kurang daripada negatif 3. Yang ini syarat. Start daripada if ni, dia adalah syarat dia. Yang inilah dia punya fx. Kat situ tu, dia jadi talam dua muka. Kena ingat balik ni. Atas sem 1. Okay, so yang tu. Okay, maksudnya sekarang ni kita nak bukakan absolute value x minus 2 tu. Okay, dia jadi apa? Macam mana? Dia akan jadi apa? X minus 2. Dia akan jadi x tolak 2. Bila masa dia jadi x positif x tolak 2 tau. Dia apa? Bila masa dia jadi x tolak 2. Bila x tolak 2 tu lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, kita perlulah tinggalkan x sorang-sorang. So, kalau saya tinggalkan x sorang-sorang, maksudnya x lebih besar atau sama dengan 2. 2. Okay, bila masa dia jadi negatif x tolak 2? Bila masa dia jadi x tolak negatif x tolak 2? Jika X kurang daripada 2. apa yang kurang daripada kosong dulu? Apa yang kurang daripada kosong dulu? X tolak 2. X tolak 2. Tak ada negatif tau. Bila X tolak 2 tu kurang daripada kosong. Maksudnya X, kalau nak tinggalkan X tu sorang-sorang, kurang Kurang dari 2. daripada 2. So benda ni dia dah wujud piecewise function. Nampak? Bila awak buka, dia dah menghasilkan piecewise function. Macam yang kita buat sebelum ni. So piecewise function, kalau saya buat garis nombor, pada awak faham, dia terbelah dekat mana? 2. Dekat 2. 2 sebelah kiri pakai fungsi apa? 2 sebelah kiri. Yang kurang daripada 2, apa fungsi dia? Negatif kurungan X tolak 2. Negatif X tolak 2. Ataupun negatif X tambah 2. Kalau awak buka kurungan, dia jadilah negatif X tambah 2. So, apa fungsi yang 2 sebelah kanan? X tolak 2. X tolak 2. Dah. Jadi macam tu. Repeat balik yang kita buat tadi. Limit fx when x approaches 2 from the left. Apa nak gantikan dekat fx ni? Apa nak gantikan dengan fx tu?
2 sebelah kiri, Negatif. negatif. X tolak 2. Nah, lepas tu apa kita akan buat? Substitute. Substitute. So, 2 tolak 2. So, dapat apa? Kosong. Kosong. Dah. Lepas tu sebelah kanan pula. X approaches 2 from the right. So, limit X approaches 2 from the right. So, nak ganti apa pula? X tolak 2. X tolak 2. Dah. So, substitute 2 tolak 2. 2 tolak 2 pun akan jadi Kosong. kosong. Dah. Reason. Since limit fx when x approaches 2 from the left equals to limit fx when x approaches 2 from the right. Conclusion. Apa conclusion? Therefore, limit fx when x approaching 2 equal to 0 exists. Very good. Dah. Faham? Senang je. Senang je. Limits ni. Penulisan tu. So absolute value tu awak kena faham lah definition absolute value ni. Absolute value ni dalam 2 muka. So bila kita buka, dia akan menghasilkan piecewise function sebenarnya. Dia tak bagi terus-terus ke awak dalam piecewise function. Dia bagi dalam absolute value. So awak kena kenal lah absolute value tu. Oh, rupa-rupanya dia boleh dibukakan tiang dia tu, dia akan menjadi 2 function. Dia akan jadi piecewise function. Okay. F. F bukan YouTube. Okay, so kita kena buat. Okay, siapa nak sebut dia punya penulisan? Saya tulis. Macam mana penulisan? Awak nak saya petik nama? Siapa yang tak bercakap tadi? Siti Balkis ada? Ya. Macam mana penulisan? Nak tulis mula-mula. Limit fx when x approaches. Approaches apa? Awak nak pilih dari mana? Zero daripada? Nak daripada mana ni? Nak kiri ke nak kanan? Kiri. Okay. So dia pilih daripada kiri. Okay, maksudnya apa nak digantikan fungsi? Yang kosong sebelah kiri ni apa fungsi dia? Mana satu fungsi kosong sebelah kiri? X squared ke 1 tambah X? X squared. Okay. Lepas tu, kita akan buat apa? Balkis. Lepas tu kita buat apa? Ha? Alamak. Kesiannya tak ada line, tak clear. Substitute. So, tak substitute, kita akan dapat kosong squared. Kosong squared sama dengan? Kosong. Kosong. Okay.
Okay, itu sebelah kiri. Sebelah kanan. Siapa nak sebut yang sebelah kanan? Sebut je banyak-banyak kali pun tak apa. Bagi betul-betul faham. Limit fx, Okay. x approaches 0 from right Okay. equal to limits x 1 plus Okay. x approaches 0 from right, Alright. 1 plus 0, Okay, good. 1. Okay, Alhamdulillah. Clear. Reason, buatlah sampai muntah benda ni serupa je. Limit x approaches 0 from the left not equals limit fx when x approaches 0 from the right. Conclusion, apa conclusion kita? Therefore, limit fx x approaching 0 does not exist. Does not exist. Awak kena alert tau. Satu lagi saya lupa nak ingatkan. Okay. Soalan dia memang nak kosong solid. Okay. Dia nak memang kosong solid. So bila dia nak kosong solid, awak kena bagilah kiri dengan kanan. Kadang-kadang soalan tu dia tak nak kosong solid. Dia spesifik dia nak pada sebelah kiri. Contohlah. Dan contohlah soalan yang macam ni, tiba-tiba dekat atas tu ada coek kosong sebelah kiri. So bila kosong sebelah kiri, awak akan bagi yang ini je lah. Bagi ini je lah. Kan? Kalau dia minta kosong sebelah kiri, dia tak nak tahu kosong solid, dia nak kosong sebelah kiri. So tak payah dah bagi yang bawah-bawah tu, tak payah bagi. Faham? Medium. Alhamdulillah. Faham itu? Okay. Tapi ini sebab soalan dia nak kosong solid. Itu sebabnya awak kena tengok juga, yang ni dia nak memang kosong solid. Tak ada sebelah kiri, tak ada sebelah kanan. So bila kosong solid, macam ni lah dia punya penulisan. Kena buat pengiraan, kena ada dia punya reason, kena ada dia punya conclusion. Okay, yang ini, okay, macam mana nak baca piecewise ni? Okay, yang awak faham. Ada 3 ni. Ada 3. So dia belah dekat mana? Okay, 2. Okay, yang ini x squared tolak 4 ni kita nak letak dekat mana? Kiri. Kiri. X squared tolak 4. 4 ni je kita nak letak mana? Atas 2. So dia memang betul-betul atas 2. Lepas tu yang ni Kanan. kanan. So 4 tolak x squared. Yang kita akan pakai dalam pengiraan yang mana? Kiri dan kanan sahaja. Very good. Kiri dengan kanan sahaja yang kita akan pakai. Tepat-tepat atas 2 ni kita boleh abaikan. Okay, sebab kita tak nak equals to 2. Kita nak x approaches 2 from the left, x approaches 2 from the right. So awak kena tahu baca piecewise tu. Mana yang betul-betul atas 2, mana yang kiri 2, mana yang kanan 2. So sama je lah yang ni pun. Dapat tak jawapan? Siapa ada try? Cuba try. Exist ke medium? Daripada kiri dapat apa? Dari kiri dapat kosong. Dapat kosong. Daripada sebelah kanan Dapat kosong juga. dapat kosong juga. Okay. Jangan lupa lah conclusion tu. Kan ayat ni. Awak kena ayat betul-betul lah. Dengan Jangan conclusion kiri. Mesti ada conclusion. Benda tu mesti ada reason lah. Sebab kita kena cakap kenapa awak kata dia exist.
Sebab dia ada reason. Sebab kiri sama dengan kanan. So benda tu semua kita tak boleh cakap nanti dalam exam. Takkan kita nak letak butang play kot. Kita rakam suara kita. So kita kena buatlah dia dengan menulis. Maksudnya awak punya dalam kerja tu dia mesti detail. Dia tidak ada orang argue. Yang ni dia dapat daripada mana? Yang ni dia dapat daripada mana? Jangan macam tu. Okay. Dia pernah tak macam kalau SPM tu, kalau cikgu awak dulu admit kata buat macam pemeriksa tu tidak tahu pasal matematik. Maksudnya awak dah bagi dah semua kat situ. Conclusion dia, awak dah bagi reason. Jangan buat sampai pemeriksa tu. Macam mana dia boleh dapat ni? Macam mana dia boleh dapat ni? Kenapa dia kata dia exist? Sebab apa? Sebab dia sama kiri dengan kanan. Bagi semua. Benda ni awak tahu buat tapi awak punya ramai yang saya jumpa dia benda tu dia faham tapi dia hilang markah sebab penulisan. Sayanglah macam tu. Benda yang kita dah tak tahu buat tu tak tahu dah. Benda yang tahu buat careless pula. Penulisan pula yang tak lengkap. Rugi markah kat situ. Bocor semua markah. Sini stroke hilang markah, sini stroke hilang markah. Rugi. Benda yang faham pegang betul-betul. Okey. So apa je lah yang lain pun. Dan ni pun. Kish, ada siapa buat tak? Kita terus kesimpulan dia. Exist, madam. Ha? Exist. Sama dengan apa? 6. Okey. Kita terus pergi ke kesimpulan. Yang ni, buatlah sendiri. Okey. YouTube. Yang ni boleh tengok YouTube. Salin dia daripada YouTube tu pun. Okey, J. Siapa buat J dah? Exist ke, madam? Macam mana penulisan? Yang ni lain sikit. Dia special. Saya nak bincangkan. Fx, when x approaches 3 from the left. Apa fungsi 3 sebelah kiri? Apa fungsi dia? Mana fungsi 3 sebelah kiri? Ha? X squared minus 9 over x minus 3. X squared minus 9 over x minus 3. Okay. Nampak tak? 3 ni betul-betul atas 3 tu. Fungsi tu. Kita nak kiri dengan kanan dia. Dua-duanya x squared minus 9 over x minus 3. X squared minus 9 over x minus 3. So kalau direct substitute awak dapat apa? Zero over 0. 0 over 0 sama dengan apa? Zero over 0 sama dengan apa? IDF. Jangan sama dengan kosong pula. IDF. Kita belajar dah. So bila IDF indeterminate form, maksudnya tak boleh direct substitute lagi. Kita kena buat apa dulu? Apa yang kita kena buat? Tengok balik. Mana ada nota tu? Factorize, madam. Factorize ataupun satu lagi apa option dia? Multiply dengan Conjugate. Ingat jangan lupa. So dia ada boleh tanya pasal IDF. Soalan existence of limit tapi dia combine dengan IDF. Okay, so maksudnya kita yang ni kita boleh padam.
Okay, so bawah tu kita akan buat factorize. So untuk yang ni kita akan buat factorize lah. Masa bila kita akan multiply conjugate ni? Apa dia punya tips? Bila ada set. Bila ada set. Bila dia dalam rational function yang ada per tu, dan bila dalam rational function tu ada set. Masa tu kita akan buat multiply conjugate. Kalau untuk yang ini je, kita akan buat factorize je. So apa benda yang kita akan factorize kat sini? Benda yang kita akan factorize. Apa kita factorize ni? Dekat atas madam. Dapat apa? X minus 3, X plus 3. Okay. Okay, lepas tu bila factorize atau multiply conjugate, make sure mesti apa? Saya kata, Boleh cancel. mesti boleh cancel. Kalau tak boleh cancel, no point lah. You still get 0/0 once you substitute. So now we can cancel apa? X minus 3. Minus 3. So yang tinggalnya sekarang ni, function awak, fungsi awak hanya x plus 3. Then we will try one more time substitute. So actually the answer is 6. 6. Bukannya IDF, ada nilai dia. Tapi kita kena do something, iaitu factorize dulu. Baru kita boleh dapat nilai. Simple lah juga sebelah kanan pun. Sebab dia fungsi yang sama. 3 sebelah kanan. Buatlah, practice lah, tulis banyak-banyak kali. Tak ada rugi pun. IDF, kalau use direct substitute, you will get IDF. So you need to factorize. After you factorize, make sure you can cancel out atas dengan bawah. Then substitute one more time. So the answer is 6. Okay, so itu kira reason. Jangan lupa 3 sebelah kiri equals to limit fx. 3 sebelah kanan. Conclusion. Therefore, limit fx when x approaches 3 solid is equals to apa tadi? 6 exist. Dah. Nah. Saya nak habiskan juga ni. So hari ni kita tak bolehlah habis awal ni. Awak dah lambat dah juga. Awak punya quizzes pun tak buat lagi kan daripada yang minggu lepas punya. Quizzes kita kena buat malam lah. Dia direct terus quizzes 1 ni, quizzes 2. Malam bila yang awak free ni? Boleh buat quizzes 2 quizzes. Muat tak terlibat kan? Tak. Tak. Malam ni boleh? Boleh. Okay, nanti saya set upkan. Nanti kita ni projek lain. Okay, dah salin ni J. Dah, madam. Okay. 2 exist ke tak? Apa kesimpulan dia? Tengok daripada sini. Saya tak ada nak buat semua dah. Nampak tak dia hala daripada sebelah kiri ke mana, sebelah kanan ke mana? Dia nak pada 1. So awak kerat pada 1. So ini daripada sebelah kanan. Ini daripada sebelah kiri. So daripada kanan tu nampak paksi Y tu stop di mana? Negatif 2. Sebelah kiri dia stop dekat mana? Negatif 2.
So apa kita boleh buat conclusion? Kita terus jump conclusion ni. Awak kena buat tau, pengiraan kena tunjuk, reason kena buat. Jadi saya terus dia buat conclusion, limit fx when x approaches, bukan approaches negatif 2, approaches apa ni? 1. 1 solid equals to negative Kedua. 2 exist. Dah. Yang lain-lain ni buat atas ni. Jangan apa benda yang saya tulis sampai bila-bila lah awak tulis benda yang tu je yang saya buat ni. Okay, BC YouTube. YouTube. Nampak B ni exist ke tak? Awak rasa? Sepintas Tak. lalu daripada Tak. B ni tak exist. Nampak? Dia macam dah terasing. Dia selalu exist ni kalau awak dah selalu buat latihan, awak boleh nampak dah pattern dia bila dia menuju ke tempat yang sama. C exist ke tak? Exist. Exist. Ini YouTube. Itu nak YouTube. 3 pun YouTube. Yang ni lagi macam-macam dia punya piecewise function ni. Nampak? So bentuk macam ni, inilah graf. Ini yang dikatakan graf piecewise function. Nampak? Dalam satu graf tu dia ada graf linear menaik, ada graf constant, graf straight je. Kadang-kadang tu dia ada graf kuadratik, ada lengkung-lengkung. So inilah graf piecewise function. Dalam satu graf tu macam-macam bentuk graf. Okay, yang ni pun dalam YouTube. Kita pergi ke sini. Okay, 4. Sikit lagi. Dia minta daripada graf, dia minta x approaches negative 3 solid. Okay, baca. Maksudnya negatif 3. Okay, awak keratlah pada negatif 3. Okay, daripada graf. Siapa nak sebut? Macam mana? Itu does not exist ke madam? Start daripada awal penulisan dia. Limit fx when x approaches Negative 3. from the Left. left. Negatif 3, 3 tu, negatif tu kat depan 3. Lepas tu left, negatif kat atas. Sama dengan, so yang ni dia tak ada fungsi dia lah. Terus boleh bagi dia punya jawapan. So nampak datang daripada sebelah kiri tu, dia pergi ke mana? 4 CY dah. 1. 1. Okey. Lepas tu sebelah kanan dia, x approaches negative 3 from the right. Dia pergi ke mana? 4. 4. Pandai dah tengok. Reason? Apa reason? Limit fx when x approaches negative 3 from the left equals ke not equals? Not equal. Not equals. Symbol not equals macam tu. Limit fx when x approaches negative 3 from the right. Conclusion? Therefore, limit fx when x approach is negative 3 does not exist. Okay, good. Okay. Okay, next lagi dia minta apa? X approaches negative 2. Okay, tengok dalam graf negative 2 kat mana. Okay, buat dia punya kerat dia tu. So, ni negative 2.
Ini kiri dia, ini kanan dia. Negatif 2 tu. Okay. Penulisan. Limit fx when x approaches negative 2 from the left. Dia pergi ke mana tu, nampak? Macam mana? Paksi Y dia ada ke mana tu? 3. 3. Nampak. Limit fx when x approaches negative 2 from the right. Ke mana pula? Datang daripada sebelah kanan. Sebelah kanan. So awak tengok ini graf sebelah kanan. Dia datang sebelah kanan. Ke mana dia stop? Paksi Y dia. 3 juga. 3 juga. Dia datang sebelah kanan. Reason. Sama ke tak sama? Sama. So kalau dah sama, apa conclusion dia? Therefore, limit fx when x approaches negative 2 exists. Bila exist, kena bagi tahu nilai exist dia. Apa nilai exist dia? Equals to 3. Jangan tulis exist dia tahu. Bila dia exist, ada nilai. So awak kena wujudkan x equals, awak kena tulis juga x equals to 3 tu. Doesn't exist, tak adalah nilai dia dah sebab dia doesn't exist. Bila dia exist, kena bagi tahu nilai tu. Ini yang saya takut. Jangan lupa tulis sama dengan nilai tu. Kalau exist. Okay. 4 C. 4. Saya buat kat sini lah C. Okay, 4 kat sini. Potong dia. 4. Limit fx x approaches 4 from the left. Pergi mana? Dua. Limit fx when x approaches 4 from the right. Pergi mana? 3. 3. Sin siapa? Equals ke tak equals? Not equal. Equals. So what is the conclusion? What is the conclusion? Limit fx as approaching 4 doesn't exist. Okay? Tak salah. Untuk nombor 4. Dah, salin dah. Sikit lagi. Dah medium. Okay. Screenshot ke apa. Tapi kena lengkap nota bila kita face to face nanti benda pertama yang saya nak tengok adalah nota. Nota mesti lengkap chapter 1 Bukan chapter 1 lah, semua chapter lah nanti. Nota lengkap barulah ada benda nak di-study. Okay, example 6. Dia dah bagi piecewise function. Tapi dia kata find the value of P and Q if limit fx when x approaches 2 dengan limit fx when x approaches 4 exist. So dia dah memang confirm exist. So bila awak faham definition 2 solid dengan 4 solid ni exist, apa yang awak tahu sebab apa dia exist? Apa reason dia exist?
Nilai sama. Apa yang sama? Maksudnya apa? Apa yang awak faham? Kalau X approaches to solid to exist, apa yang kita katakan sebab apa dia exist? Reason. Tu yang awak tahu reason. What is the reason? Limit fx from left and right same. Dua daripada sebelah kiri, limit fx when x approaches to from the left mesti sama dengan limit fx when x approaches to from the right. Itu maksud dia. Same thing with kalau dia kata limit fx when x approaches 4 exist. Dia kata exist. Bila exist, maksud apa? Limit function x when x approaches from left and right is equal. Sebab dia tune. Selalunya tadi kita test kiri dengan kanan baru kita buat conclusion. Sekarang ni dia dah bagi conclusion, awak kena wujudkan reason. Macam tu. Okay. So bila dah tahu tu. Okay, so bila piecewise kita akan buat apa nak memudahkan kita? Kita akan buat apa? Kita akan buat number line. Ini namanya number line lah juga. Garis nombor. So kita nak sekatkan dia, sempadan dia dekat mana? So dia banyak fungsi ni. Kat mana? Kat mana kita nak sempadankan dia? Hello, hilang dah ke? Dah beli makanan ke? Sabar sikit. 4 madam. 2 dengan 4. Maksudnya yang ini kita nak letak mana? Belah kiri. Belah kiri 2. So x squared tolak 2p. Yang ni kita nak letak mana? Tengah. So walaupun dia kata lebih besar atau sama dengan 2 dengan kurang daripada 4, maksudnya dia share. 2 sebelah kanan dengan 4 sebelah kiri dia share. Kosong. Nampak tak? Dia share kat situ. So yang yang last kali, maksudnya ini adalah apa? Apa tu? Yang mana kanan. betul? Sebelah kanan apa? Kanan 4. 4. Kanan 4. Ini fungsi dia. Tak. Okay, so kita buat ni. Okay, kita fokus balik pada pengiraan tu. So, limit x approaches to from the left. Apa saya nak gantikan dengan fx ni? Mana 2 sebelah kiri? Fungsi apa 2 sebelah kiri? X squared minus 2p. X squared minus 2p. Sama dengan limit x approaches to from the right. From the right, apa pula saya nak gantikan dekat fx ni? 0. 0. Nampak? 2 sebelah kanan. So, awak kena tahu number line tu. 0. Okay, lepas tu dah buat macam ni, kita substitute. Jangan biasalah tadi, tapi cuba dia combine dua dia. So, dia substitute 2 kuasa 2 tolak 2p. Substitute dalam x lah. Sebab variable kita sekarang ni x. Awak jangan substitute dalam p pula. P tu yang kita nak cari nilai tu. So, yang ni sama dengan apa? Ni constant. Sama dengan apa? 0. 0. Okay, so kira-kira
P sama dengan apa? Dapat apa? 2. P equals to 2. Okay, good. Same thing dengan yang 4 ni pula. So, X approaches 4 from the left. Apa sih kita nak gantikan 4 sebelah kiri? Apa fungsi 4 sebelah kiri? Daripada garis nombor tu. 0. 4 sebelah kanan. Apa fungsi 4 sebelah kanan? X square minus 6x plus q. Okay, X squared minus 6x plus q. Okay. Sini jadi apa? 0. 0. Yang ni substitute apa? Substitute 4. 4 squared minus 6 times 4 plus Q. Q yang kita nak cari. Okay, kira Q dapat berapa? 8. 8 dah. Okay. Nombor 2 YouTube. Okay, nombor 3. Dah ni. Nombor 1 ni sebenarnya dalam YouTube juga. Okay. Yang ni saya tak nak tunjuk dah. Tengok dalam YouTube. Okay ni. Okay, apa nak disekatkan ni? Dekat mana? Piecewise je buat macam ni number line. Senang. Kat mana sempadan kita ni? Saya bilang 3 dengan 4. 3 dengan 4. 3 sebelah kiri apa fungsi? Apa fungsi 3 sebelah kiri? X. Okay. 3 sebelah kanan dengan 4 sebelah kiri. Apa fungsi? X plus n. 4 sebelah kanan. 2x. Dah. Sama juga macam tadi. Dia kata X approaches 3 dengan X approaches 4 ni exist. So kita buat macam tadi. Limit fx when X approaches 3 exist. Maksud dia limit fx when X approaches 3 from the right mesti equals to limit fx when X approaches 3 from the left. Okay, so nak menggantikan fx 3 sebelah kanan, apa dia? Ganti dengan apa? Tiga sebelah kanan kita ganti dengan apa? mx plus n yang ada. Yeah, nampak kan daripada sini? So 3 sebelah kanan ke 4 sebelah kiri ke, kita akan pakai yang inilah. Kalau 4 sebelah kanan yang ini. 3 sebelah kiri yang ini. Okay, awak kena faham tu. So 3 sebelah kanan mx tambah n. X tambah n. 3 sebelah kiri, apa fungsi 3 sebelah kiri? X. X. Lepas tu, substitute. So, substitute ni akan dapat apa? Tiga M tambah N. Kalau untuk X tu, kalau kita substitute 3, dapat apa? 3. 3 je. Okay, so 2 unknowns ni masih ada.
Maksudnya awak kena simpan dululah, wholekan dia dulu. So not as equation number 1. Sebab kita tak boleh terus dapat M tu. M ke N ke, sebab dua-dua tu masih hidup lagi dekat equation 1 ni. Okay, hold dulu yang tu. Kita pakai maklumat yang kedua. So dia kata X sepucuk 4 ni pun exist juga. Bila exist, maksudnya limit fx when x approaches 4 from the right sama dengan limit fx when x approaches 4 from the left. Ni, samalah tu left right. Okay, nak menggantikan 4 sebelah kiri. Apa fungsi 4 sebelah kiri? mx plus n. mx plus n. 4 sebelah kanan. Apa pula fungsi 4 sebelah kanan? 2x. 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 Substitute. 4n tambah n sama dengan 2 darab 4. So 4n tambah n sama dengan 8. So yang ni kita boleh katakan equation number equation number 2. Okay, so nak selesaikan dua ni, nak dapatkan m dengan n, kita pakai apa? Apa method nama dia? Eliminate. Dia di bawah simultaneous equation. Okay, persamaan serentak. Dalam simultaneous equation ni, kita ada substitution ataupun elimination. Ini pun SEM 1. So, awak nota SEM 1 tu korang dah buang ke tak? Ada lagi ke tak? Ada. 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 So, kena rujuk dia. Relate ni sampai awak masuk SEM 4, SEM 3 pun nanti jangan buang nota. Okay, carilah. Dapat berapa? M equal to 5. Okay, lagi? N equal to negative 12. Okay, good. Dah settle. Habis chapter 1. Senang je kan chapter ni? Okay, that's all for today. Thank you class.